Okay, so hari ini kita akan masuk topik yang baru. Okay, kita akan masuk topik yang kelima, iaitu nama dia ialah chemical bond. Okay, chemical bonds. Okay, so topik chemical bonds ni dia topik yang seronok. Okay, dia topik yang seronok. Dia tak ada eksperimen. Bukanlah tak ada eksperimen. Dia tak ada reaction yang awak kena tahu. Maksudnya tindak balas, apa tambah apa dapat apa, tak ada. And then dia tak ada pengiraan. Dia ada teori, konsep, tapi konsep dan teori dia bagi cikgu menarik. Okay, sebab awak kena melukis. So siapa yang suka melukis, dia akan suka gila bab ni. Okay, awak kena lukis atom, awak kena lukis bond. Memang menarik lah, topik ni menarik. Bagi cikgu lah menarik. Okay, so chemical bond ni senang. Okay, chemical bond ni very very easy. Cuma awak kena tahu dia punya basic. Okay, dia punya asas dia. Okay, so kita pergi kepada basic. So chemical bonds. So cikgu cerita dulu macam mana boleh terhasilnya chemical bonds ni. Okay, so atom dia ada satu sifat. Okay, setiap atom dia ada satu sifat, iaitu dia ingin mencapai stability. Dia nak mencapai kestabilan. Macam kita lah kan, kita pun nak mencapai kestabilan. Stabil ni maksudnya bagi atom, istilah bagi atom stability ni sama ada dia duplet ataupun octet. Okay, sama ada dia duplet ataupun octet. Itu kita dah tengok dah. Okay, Allah, kejap dia stuck dah. Awak dah stuck. Sekejap Awak boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. 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 Okay. Kejap sorry tau. Kejap tau. Di mobile ni lately ni dia tak stabil lah line dia. Kejap okey, kejap tak. Kita buka whiteboard satu lagi lah. Okay, sorry. Sekejap share screen sekejap. Sorry, cikgu batuk sikit. Okay, so nampak dekat ni whiteboard? Nampak tak whiteboard? Nampak. Okay, alright. So atom dia mesti stabil. Atom ni dia nak stable, dia nak mencapai stability. Okay, dia ingin mencapai stability. So in order untuk atom mencapai stability, okay, stability maksud kat sini sama ada duplet, okay, ataupun octet. Duplet ataupun octet. So duplet dengan octet ni kita dah tengok. Duplet dan octet dia merujuk kepada valence. Okay, dia merujuk kepada valence elektron. So valence elektron ialah elektron yang paling luar. Okay, so kalau elektron yang paling luar dia 2, okay, 2 bermaksud dia telah mencapai duplet, dia dah stabil. Kalau shell yang paling luar, okay, shell yang paling luar ialah 8, so dia dah mencapai octet. Okay, itu maksud dia. Okay, so dia ingin mencapai kestabilan secara duplet ataupun octet. Okay. Okay, so kalau valence dia 2, maksudnya dia duplet, dia dah stabil. Kalau valence dia 8, dia dah stabil juga sebab dia dah mencapai octet. Okay, dia tak boleh ada dua-dua. Dia dah mencapai duplet dan octet, tak ada. Dia mencapai duplet ataupun octet. Okay, so duplet, atom yang mencapai stability duplet hanyalah satu sahaja, iaitu hidrogen. Okay, hidrogen bila dia stabil, dia akan mencapai duplet. Hidrogen takkan mencapai octet. Okay, sebab apa? Sebab hidrogen dia ada berapa proton? Ada berapa proton hidrogen? 1. 1, very good. So hidrogen dia ada 1. Okay, so maksudnya dia cuma ada satu saja shell dia. Dia ada satu saja elektron. 1 proton, 1 elektron. Okay, so disebabkan dia ada satu shell, so kita kata satu shell ni ialah shell yang pertama lah. Okay, so shell yang pertama maksimum 2. So dia hanya perlukan lagi 1. So let's say lah dia dapat lagi 1 elektron.
So bila dia dapat lagi satu, dia dah ada 2 elektron dalam first shell dia. Okay, so inilah dia punya valence sebab dia ada satu shell dia tak ada 2, 3. So bila dah dapat 2, bila dapat satu elektron, dia dah ada 2 elektron, so kita kata dia dah stabil, dia dah mencapai duplet. Okay, tapi atom yang lain dia mesti octet. Okay, atom yang lain mesti octet. Alright, so setakat tu clear Setakat tu clear tak? Clear. Okay, very good, clear Okay, so cikgu ulang balik secara ringkas. Atom dia mesti stabil. Macam mana dia nak stabil? Secara duplet ataupun octet. Duplet 2, valence dia 2, octet valence dia 8. Okay, so macam mana dia nak stabil? Okay, so senang saja. Untuk atom tu stabil, dia mesti buat 2 kerja. Okay, dia mesti buat 2 kerja, satu lah sebenarnya. So untuk atom mencapai stability, in order atom to achieve stability, okay, so dia mesti cara yang pertama transfer. Dia mesti transfer, pindah, transfer elektron. Cara yang kedua dia share elektron. Yang ni cikgu dah sentuh sikit bab 4 hari tu. Okay, so macam mana dia nak stabil, macam mana dia nak mencapai duplet ataupun octet, dia mesti transfer ataupun share dia punya elektron. Okay, elektron dekat sini bukan the whole elektron. Let's say atom tu ada 10 elektron. 10-10 tu dia kena pindah. 10-10 tu dia kena share. Bukan. Elektron yang dia kena pindah, yang dia kena share hanyalah valence. Hanyalah valence elektron sahaja. So kalau valence dia 7, okay, 7 lah yang dia kena kongsi. Okay, boleh so kalau valence dia 1, 1 lah yang dia kena bagi macam tu. Okay, so sama ada transfer ataupun share. Sama ada dia tak boleh dua-dua. Dia tak boleh kongsi dan pindah, tak boleh. Kalau dia transfer, dia transfer. Kalau dia kongsi, dia kongsi. Okay, so bila kita kata transfer, dia ada 2 kerja. Yang pertama, donate. Donate ni maksudnya dia bagi. Okay, let's say atom A dia bagi dia punya valence elektron. So yang itu masuk kategori transfer. Elektron tu berpindah daripada satu atom kepada atom yang lain. Tu transfer, pindah. Macam mana dia pindah? Atom ni bagi dekat atom yang lain. Donate. Yang kedua, receive. Okay, yang kedua, receive. So ada atom yang akan donate. Dia akan bagi dia punya valence elektron. Dan ada atom yang akan receive. Dia akan dapat. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Okay, dia seolah-olah macam ni lah. Awak pergi kafe, awak nak beli nasi ayam. Contoh nasi ayam RM3.5 kan sekarang kan. Okay, awak sekarang ni katakan awak pergi 2 orang dengan kawan awak. Katakan Bashir pergi dengan katakan pergi dengan Shisha. Contoh, dating berdua dekat kafe. Bashir pergi dengan Shisha. Bashir ada RM3, Shisha ada 50 sen. Okay, Bashir ada RM3, Shisha ada 50 sen. Shisha kata kat Bashir, "Oi Bashir, aku nak makan nasi ayam kafe." And then Shisha ada 50 sen. So Bashir, dia ni sebabkan dia sayang gila kat Shisha ni, dia bagi RM3 dia. So kita kata Bashir donate. Dia donate dia punya duit. Okay, so maksudnya dia transfer lah duit dia daripada dia pergi ke Shisha. And then Shisha pula, dia dapat RM3 tu. So Shisha ni dia receive. Okay, clear tak setakat tu nah? Sorry Bashir dengan Shisha, saja je gurau. Boleh tak? Okay. Okay, itu maksud dia. Itu gambaran dia lah. Maksudnya ada yang bagi dan ada yang terima. Yang tu transfer. Apa yang dia transfer? Valence elektron lah. Bukan semua elektron dia bagi. Kalau dah ada 11 elektron, takkan dia nak bagi semua. Tak. Dia hanya bagi valence saja, yang luar sahaja. Okay, itu transfer. Okay. And then, sharing pula, dia tak transfer. Sharing pula, dia tak ada yang bagi dan tak ada yang terima. Dia kongsi. Contoh dia macam ni. Sama juga pergi kafe. Pergi kafe, kita ambil contoh kalian pula lah. Kita ambil contoh katakan Najib pergi dengan dia punya tu. Okay. So pergi kafe, pergi. Kata, "Ui, diorang ni plan nak makan benda yang sama." Contohnya nak makan nasi goreng Pattaya. Contoh. Nasi goreng Pattaya RM5. Okay? RM5 contohlah. So pergi awak pergi dengan kawan awak. Pergi.
nak makan nasi goreng Pattaya tapi tak cukup duit. Okay, tak cukup duit. So kita kongsi lah. Okay, nak kongsi. So katakan yang awak ada RM3, kawan awak ada RM2. Okay, so awak tak bagi dekat kawan awak dan kawan awak pun tak bagi dekat awak. So awak kongsi duit tu and then awak boleh beli satu nasi goreng Pattaya. Itu maksud share. Okay, maksudnya dua atom dia kongsi, dia share. Dia share dia punya valence elektron untuk mencapai matlamat yang sama, iaitu mencapai stability. Okay, so awak kena ingat atom dia sama ada dia transfer elektron, donate ataupun receive, sama ada dia kongsi dia punya valence elektron. Tujuan dia satu, dia ingin mencapai kestabilan, sama ada octet ataupun duplet. Clear setakat tu? Clear. Okay, very good. Okay, so bila dia dah transfer elektron, let's say ada satu atom ni transfer, atom yang lain dapat, okay, and then ada juga atom yang dia kongsi dengan satu atom yang lain. So bila ada pergerakan elektron, okay, kita panggil movement, sama ada dia transfer ataupun share, barulah terbentuk yang kita nak belajar, iaitu chemical bonds. Barulah terbentuk bond. Bond ni ikatan. Bond ni ikatan. So ikatan terbentuk bila ada pergerakan elektron, sama ada elektron dikongsi ataupun elektron ni ditransfer. Transfer apa dalam bahasa Melayu? Dipindahkan. Ya. Dipindahkan. Okay? Boleh Alright, so dalam topik ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bond awak akan belajar. Okay, ada 5 bond. Awak jangan susah hati, Allah 5 bond jadi j bond nanti. Tak, 5 bond ni senang. 5 bond ni senang sangat-sangat. Okay, dan setiap bond ni dia awak kena banyak imagine. Awak kena banyak guna otak imajinasi awak. Tapi awak tak apa, awak kan kanak-kanak. Awak kan suka membayang. Okay, mesti boleh punya. Alright. Okay. So itulah dia chemical bond terbentuk bila elektron sama ada elektron tu ditransfer ataupun elektron itu dikongsi. Okay Okay, dia ada pengecualian. Okay, ada exception. Exception untuk kumpulan 18. Okay. Okay, ni awak kena alert betul-betul. Exception untuk kumpulan 18. Maksudnya semua atom yang ada dalam kumpulan 18. Apa contoh yang ada dalam kumpulan 18 yang awak dah belajar? Neon, xenon, argon, lagi? Macam-macam lagi lah kan, banyak lagi kan. Okay, so kumpulan 18, okay, atom-atom di dalam kumpulan 18, dia takkan buat dua benda ni. Dia takkan transfer dia punya valence elektron dan dia takkan kongsi elektron dia dengan mana-mana atom yang lain. Termasuklah atom dalam kumpulan sendiri. Okay, so kenapa? Jom kita tengok. Okay, so awak kena ingat konsep tu So awak ingat tadi yang pertama, atom dia mesti nak stabil. Macam mana dia nak stabil? Dia mesti transfer ataupun kongsi dia punya valence elektron. So bila dah transfer, bila dah kongsi, barulah terbentuk chemical bond, barulah dia stabil. Okey, tapi ada pengecualian untuk grup 18. Okey, so kenapa grup 18 terkecuali? Sebab dia ialah, okey sekejap kita tengok. Okey, bagi satu contoh elemen kumpulan 18. Argon. Okey, argon berapa dia punya proton? Berapa dia punya elektron? 18. Alright, argon 18. Thank you. Okay, so argon dia kumpulan 18. So proton dia 18. So elektron dia pun 18. 18 elektron. 18 elektron, arrangement dia akan jadi 2.8.8. Okay, so valence dia ialah this one. Ni valence dia yang paling luar. So awak tengok valence dia dah jadilah 8. Valence dia dah 8, maksudnya valence dia dah octet. Okay, valence dia dah octet. So bila dah octet, dia dah stabil dah. So dia tak perlu nak bagi dia punya elektron. Dia punya valence. Let's say lah, kalau dia bagi, contoh dia bagi contoh dia buang 1, dia tolak 1. So valence dia akan jadi 7. Dah tak cukup. Elok-elok dah 8, tinggal 7 sebab dia dah bagi. Okay, kalau dia terima pula, dia receive. Okay, kalau dia receive, let's say dia receive 1, dia akan jadi 9. Pun dah tak stabil, mana ada shell jadi 9. Maksimum 8. Okay, pun tak boleh. Kalau dikongsi,
kalau dikongsi, maksudnya bila kongsi ni maksudnya diorang ni dapat benefit yang sama. Okay, let's say dia kongsi dengan satu atom, tiba-tiba atom yang tu dia kongsi 2 elektron. Contoh dia kongsi 2 elektron dengan satu lagi atom. So bila dia kongsi lagi 2, dia akan jadi 10. Pun dah tak mana ada 10 kan. So 8 ni kita kata just nice. Dia punya valence tu just nice, octet, dah stabil. So dia takkan dah bagi dia punya valence elektron tu, dia takkan ambil elektron yang lain dan dia takkan kongsi dia punya elektron sebab dia dah stabil. So kita kata kumpulan 18 ni kumpulan yang dah stabil dan mementingkan diri. Dia dah tak mau ambil tahu dah. Kau nak kongsi-kongsilah, kau nak bagi-bagilah, kau nak ambil lah, aku tak nak buat apa, aku dah stabil. Macam tu. Macam tu lah. Seolah-olah macam ada lelaki yang dah kahwin 4. Macam nak apa lagi, dah kahwin 4 dah penuh dah. Macam tu lah lebih kurang contoh. Okey, masuk kahwin macam-macam masuk pagi ni. Okey, clear lah. Sebab tu kumpulan 18 dia terkecuali. Dia tak akan bagi, dia tak akan ambil dan dia tak akan kongsi. Okey, alright. Okey, itu sikit lah berkenaan dengan kumpulan 18. Okey, setakat tu clear tak? Clear, very good. Okay, itu mukadimah. Okay, itu mukadimah dia. Itu pengenalan dia. Itu dia punya cerita dia. Macam mana atom ni boleh membuat bond. Sebab dia punya main reason dia nak mencapai kestabilan. Bila dia nak mencapai kestabilan, sama ada dia akan bagi, dia akan receive ataupun dia akan share. Okay, right. So kalau soalan exam tanya, cikgu pergi kepada ni terus application soalan. Okay, so kalau exam, selalunya exam dia nak test awak, okay, soalan ni lebih kurang macam inilah. Okay, let's say dia tanya, kenapa atom, why atom in noble gas? Why atom in noble gas? Noble gas ni merujuk kepada kumpulan 18. Kenapa atom dalam kumpulan 18, okay, does not combine, okay, with other element. Ni soalan dia. So kenapa noble gas, okay, elemen-elemen dalam noble gas iaitu kumpulan 18, G18 tidak combine ni maksudnya bergabung. Tidak combine dengan other element. Elemen ni maksudnya atom yang lain lah. Okay, so jawapan dia yang pertama, selalunya soalan ni 2 markah. Okay, so jawapan yang pertama awak boleh kata because element in noble gas sudah mencapai stability, okay, has achieved. Kita dah tengok tadi kan dia punya valence tu dah 8. Has achieved stable duplet or octet. Telah mencapai stability duplet ataupun octet dia punya elektron arrangement. Okay, ni jawapan yang lengkap lah. Because elements in group 18 has achieved stable duplet or octet electron arrangement. Itu baru 1 markah. Okay, so let's say kalau 2 markah, point yang kedua ialah awak boleh kata bila dia dah stabil, ada tak dia akan donate, receive ataupun share? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Yes, itu point yang kedua. So boleh kata elements in group 18 does not donate ataupun release pun boleh. Donate, receive ataupun share. Share apa? Valence elektron. Tu macam tu. Macam tu cara nak jawab dia lah. Ni selalu soalan esei lah ni. Okay, boleh clear Alright. Ada soalan tak setakat tu? Lepas tu kita nak masuk bond yang pertama. Ada Tak ada Okay, tak ada Okay. Sekejap, tengok jam. 9.30. Azda berapa minit lagi? 10, 5. Azra, masa banyak lagi tak? 7 minit. 7 minit. Okey, boleh ikut sikit. Alright. Dekat seminit je beritahu Okay, bond yang pertama.
Okay, kita pergi bond yang pertama. Kalau kita dah tak ada soalan, bond yang pertama, kita masuk ikatan yang pertama iaitu Allahu Akbar besar. Okay, kejap, sorry. Ionic bond. Ionic bond. Okay. So ionic bond ni dia ikatan macam mana ikatan ni terbentuk melalui transfer. Yang tadi tu kan kita ada dua kerja, sama ada dia pindah ataupun dia share. So bila elektron tu dipindahkan, maksudnya ada yang bagi dan ada yang terima. Okay, transfer ni maksudnya donate and receive. Ada atom yang bagi dan ada atom yang terima, dia akan membentuk ikatan ionik. Okay, so yang bagi ialah atom metal. Okay, atom yang metal dia akan donate. Atom metal dia akan bagi. Always metal, tak boleh benda lain. Okay, dia akan bagi kepada siapa? Dia akan bagi kepada non-metal. Okay, so maksudnya metal akan bagi, yang receive ialah atom-atom ataupun elemen-elemen non-metal. Okay, so macam mana awak nak tahu elemen tu metal, macam mana nak tahu elemen itu non-metal? Okay, kita dah tengok grup kumpulan bab 4 hari tu. Elemen yang metal dia kumpulan 1, kumpulan 2 sehinggalah kumpulan 13. Grup 1, grup 2 sehingga grup 13. Yang itu ialah kumpulan metal. Okay, kumpulan non-metal selalunya kumpulan 14 sehingga kumpulan 17. Okay, kumpulan 14 sehingga grup 17. Cikgu, kenapa grup 18 tak masuk sedangkan grup 18 ialah non-metal? Kita dah tengok tadi grup 18 tidak terlibat dalam pembentukan bond, dia dah stabil. So that's why cikgu tak masukkan. Grup 18 betul dia non-metal tapi dia tak terlibat. Okay, so grup 1 sehingga grup 13 ialah non-metal. Metal. Grup 14 sehingga grup 17 ialah metals. So bermaksud kalau valence dia 1, valence dia 2 dan valence dia 3. Ingat hujung dia 1, hujung dia 2, hujung dia 3. Yang ini ialah kumpulan metal. Bila awak buat arrangement dia, awak dapat katakan 2.8.1. Oh, ni metal. 2.8.2. Oh, yang ini metal. 2.8.3. Oh, yang ini metal. Macam tu. Tapi bila dia valence dia 4 sehingga 7, yang ini ialah kumpulan non-metal. Contoh, 2.8.4. Oh, 4 ni non-metal. 2.8.5. Oh, non-metal. 2.8.6 non-metal. 2.8.7. Oh, non-metal. Okay, clear dah setakat tu? Ada soalan setakat tu? Tak ada. Tak ada? Okay, alright. So, tak ada. Lepas ni kita nak melukis. So, cikgu harap awak boleh standby kertas depan awak. Okay, memang kita akan melukis lepas ni. Kita akan tengok macam mana bond ni terbentuk. Okay, so yang ini dia punya pengenalan lah untuk ionic bond. So, end dulu yang ni, nanti cikgu masuk balik. Okay, Okay, sudah. Thank you, sudah. So, kita sambung Okay, so tadi kita dah tengok introduction ionic bond. So ionic bond ialah transfer maksudnya ada atom yang donate dan ada atom yang receive. Okay, so yang donate ialah metal, yang receive ialah non-metal. Okay, macam mana nak kenal metal, macam mana nak kenal non-metal, tengok kepada grup. Okay, grup 1 sehingga grup 13 ini ialah kumpulan metal. Okay, grup non-metal, grup 14 sehingga grup 17. Grup 18 walaupun non-metal tidak termasuk sebab dia dah stabil. Okay, alright. So now kita nak lukis. Okay, kita nak lukis. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Ionic bond. Ionic ni maksudnya ion lah. Ion ni maksudnya charge. Ionic bond bermaksud dia ialah charge. Okay. Bond tu dia ada charge. Okay. So maksudnya bila kata charge dia mesti ada positif, dia mesti ada negatif.
Okay, dia mesti ada positif, dia mesti ada negatif. Okay, kita tengok contoh terus. Okay, kita ambil yang pertama. Contoh yang pertama, contoh kita ambil lithium lithium, Li. Right, lithium. Okay, lithium kumpulan berapa? Lithium kumpulan berapa lithium? 1. Satu. Kumpulan 1, very good. Lithium is group 1 Okay, so lithium dia ada 3. Dia ada 3 elektron dia Lithium ada 3 elektron. So bila kita buat valence dia, shell yang pertama, shell yang kedua. Okay, right. So first shell kita ada 2, 1, 2. Second shell kita ada 1. So arrangement dia kita akan dapat 2.1. Okay, so valence dia 1. Okay, so lithium group 1. Metal ke non-metal? Metal. Metal, very good. Metal sebab group 1. Valence dia 1, group 1. So bila kita kata metal, maksudnya dia akan donate ataupun receive? Donate ke receive? Donate, very good. Donate. Yes, dia akan donate. Okay, dia akan donate. Dia akan donate dia punya elektron, iaitu valence elektron Valence elektron. So yang mana valence elektron dia? Valence elektron ialah this one. Ini yang paling luar. Okay, yang paling luar ni dia punya valence 1. Valence dia 1. So 1 ni yang dia akan buang. Dia akan donate. 1 tu yang dia akan donate. Okay, so dia donate. Dia nak bagi kat siapa, terpulang kat dia. Okay, so yang cikgu nak tunjuk sekarang ni ialah yang ni yang asal. Ni atom. Yang ni atom. This one is atom. So bila dia donate, bila dia dah donate, dia akan jadi, lukisan dia akan jadi sama juga Li, and ada nucleus. Shell yang pertama tak usik. Okay, shell yang pertama tak usik. Kita hanya buang elektron yang paling luar. Valence dia kita akan buang 1. Okay, dia akan donate dia punya 1 elektron. So dia donate 1 elektron. Okay. So shell yang pertama tak usik lah. Ini shell yang pertama masih ada 2 elektron. Okay, bila dia dah buang 1 elektron dekat valence tu jadi berapa elektron yang tinggal? Valence, elektron valence. Yang ni. Shell yang kedua. Dia dah buang 1, yes, jadi kosong. Very good. Bila dia dah buang 1, shell yang kedua tadi, yang asal dia valence, dia jadi kosong. So bila shell tu kosong, kita tak perlu lukis. Kita tak perlu lukis. So yang ini before, sebelum dia buang. This one is after, selepas yang dia buang. Lepas dia buang, shell dia tinggal 1 sahaja. Sebab shell yang kedua tadi, asal dia ada 1 elektron, tapi dia dah buang, dia dah donate. So elektron tu dah kosong. So kita tak payah lukis dah. Okay, clear dah? Okay, tapi lukisan dia tak habis setakat ni. Lukisan dia disebabkan, yang ini yang kita kena main dengan charge. Bila dia dah buang 1 elektron, awak rasa dia akan jadi charge positif ke jadi charge negatif? Yang ni cikgu dah bagi tahu dah. Jadi positif ke dia akan jadi negatif? Positif. Very good, positif. Yes, dia akan jadi positif. So kita kena buat bracket. Okay, kena buat bracket. Macam tu. Okay, anda kena tulis positif dekat atas ni. Cing. Macam tu. Positif ni maksudnya positif 1 lah. Okay, maksudnya dia buang dia punya 1. Okay, kalau positif dia buang dia donate dia punya valence 1. Kalau positif 2. Ataupun 2 positif dia buang 2. 3 positif dia buang 3. Macam tu. Okay, this one is positive 1 ataupun 1 positif. So maksudnya dia buang 1. So 1 tu tak payah tulis. So dapatlah positif. Sebab tu lah yang awak belajar, yang awak hafal tu kan. Awak hafal Li plus. Li plus. Bermaksud 1 dekat sini maksudnya dia buang 1 dia punya valence elektron. Okay, setakat itu clear tak? Yeah. Macam tu lah. Okay, alright, ni contoh yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Magnesium lah, kita ambil magnesium. Okay, magnesium, elektron dia, proton dia ada 12. So dia ada 12 elektron.
Okay. So kalau kita lukis, dia akan jadi berapa? 2.8.2. Dia ada 3 shell. Okay. Magnesium 12 elektron, dia ada 3 shell. Sorry, dia ada 3 shell. So first case Mg sub. Okay, awak lukis sekali nah. Okay, shell yang pertama, shell yang kedua, shell yang ketiga. Okay, alright. Okay, so dah ada 3 shell. Yang ni atom lah, yang ni atom. Kita kata magnesium atom. Okay, magnesium atom. So magnesium atom, shell yang pertama 2. 1, 2. Yang kedua 8. 2, 4, 6, 8. Yang ketiga 2. 1, 2. Okay. So magnesium metal ke non-metal? Metal, very good. Sebab valence dia 2. Okay, 2, so dia akan donate. Okay, metal dia akan donate. So apa yang dia donate? Inilah 2 ni lah. 2 ni dia akan buang. This one. Yang ni dia akan donate. Dia akan donate 2 elektron. Okay, dia akan donate 2 elektron. So macam mana lukisan selepas dia? Ada berapa shell? Tinggal berapa shell? 2. Tinggal 2 shell. Yes, very good. So macam biasa dekat tengah kita ada nukleus Mg. Okay, and then tadi shell yang pertama, shell yang kedua. Tinggal 2 shell sebab shell yang ketiga tadi ada 2. Tapi kita dah buang 2 tu, so dah kosong dah. So tak payah lukis dah shell tu. Okay, so tinggallah 2. So yang lain tu kekal lah. Yang first tadi 2, yang second ada 8. Okay, yang ni kekal, yang ni tak ada usik. Okay, and then kena buat bracket. Jangan lupa bracket. Bracket. So dia buang 2, so dia akan jadi 2 plus. Okay, dia buang 2, so dia akan jadi 2 plus. Buang 3, 3 plus. Macam tu. Okay, so kita kata yang asal ni tadi, okay, yang ni ialah atom. Ini ialah atom. Magnesium atom. Okay, magnesium atom. So yang ini ialah ion. Okay, ion. Okay, ataupun ikut nama lah magnesium ion. Okay, so awak tengok kat sini charge dia ialah positif. Okay, positif kita dah belajar dah. Cation ion ke anion? Positif cation ion or anion? Cat ion. Cation Positif cat ion, ion. very good. Cation ion. Okay, so conclusion dekat sini yang kita boleh buat, kalau atom tu donate, okay, kalau sesuatu atom tu dia donate dia punya valence electrons, dia akan membentuk positif ion. Okay, positif ion iaitu ataupun cation ion. Okay, boleh kalau dia donate, dia jadi charge positif, iaitu cation ion. Okay, clear tak cakap tu 2 contoh tu? Yeah. Clear Alright. Okay, itu untuk yang donate. Okay, untuk yang metal dia akan donate. Okay, now kita tengok non-metal. Non-metal dia akan receive. Okay, so kita ambil contoh oxygen. Okay, oxygen. So oxygen dia ada 8 dia punya proton, elektron pun ada 8. So 8 elektron, arrangement dia 2.6. Okay, 2.6. Okay, so awak tengok this one. 6, valence 6. So metal ke non-metal? Non-metal. Non-metal, very good. Non-metal maksudnya dia akan receive. Okay, dia akan receive. So dia kena ambil berapa untuk jadi 8? Ni kena jadi 8, kena ambil berapa? 2. Yes, 2. dia kena terima 2. Okay, dia mesti terima 2 barulah dia akan jadi 2.8. 2.8. Asal dia 6, dapat 2, jadilah 8. Okay, so dia kena terima 2. Okay, so daripada mana dia nak terima? Daripada metal tadilah. Maksudnya dia mesti ada metal yang willing nak bagi 2 elektron dekat oksigen. Okay, alright. So jom kita lukis. So sama sahaja yang pertama tadi, nukleus di tengah. Okay, oksigen. Oksigen. Okay, and then first shell, second shell.
First shell ada 2, second shell ada 6. 2, 4, 6. Okay, right. Okay, yang ini atom yang ini atom, oxygen atom. Okay, so yang ini sebelum, so, okay, dan dia akan receive 2. Dia akan receive 2 elektron. Okay, so elektron yang datang tu dia nak letak kat mana? Shell yang pertama ke shell yang kedua? 2. Shell yang kedua, very good. Okay, so bila kita lukis balik, okay, oxygen, alright. First shell, second shell. Okay, so 2. Ni yang tak usik yang tadi. Yang tadi tak usik, yang pertama 2. Okay, 2. Yang asal tadi 6, 2.6. Okay, alright. So bila dia dah dapat 2, elektron yang dia receive tu dia akan letakkan di valence. So dia akan letaklah kat valence. Okay, cikgu lukis warna lain lah. Tak warna lain, nampak sikit. Warna ni. Nah, ni. This one. Okay, dia dapat 2 lagi elektron. Okay, so bila dia dapat 2 elektron, kita sama juga, kita kena buat bracket. So, buat bracket. Okay, disebabkan dia dapat 2, dia akan jadi negatif ke positif? Negatif. Negatif, Negatif. yes. So bracket 2 negatif. Okay, bracket 2 negatif. Okay, so this one ialah oxygen ion. Okay, oxygen ion. Okay, sebab itulah yang awak duk hafal-hafal O2 minus. O2 minus. Sekarang ni awak dah nampak dah. Oh, sebab itulah dia 2 minus. Sebab dia nak dapat 2. Lepas tu, okay, bila kita tengok gambar ni, barulah kita, okay, dia dapat 2. Dia akan jadi 2.8. Oh, dia dah stabil. Okay, sebab tu yang awak duk hafal-hafal tu, dia bukan sebarangan awak kena hafal lah. O2 minus lah, Cl minus, Na plus. Tu semua ada sebab. Okay, kita tengok satu lagi contoh untuk yang receive. Yang ni oxygen. Okay, this one is oxygen. Okay, kita tengok klorin pula. Klorin. Okay, klorin. Klorin Cl. Cl kumpulan 17. Elektron dia 17. So 2.8.7 lah. 2.8.7. Okay, terus tengok balance. Balance. Metal ke non-metal? Non-metal. Non-metal. Okay, so berapa lagi dia kena terima elektron untuk stabil? 1. 1. Perlukan lagi 1. Very good. Okay, pandailah tu. Okay, jom kita lukis sama-sama. Okay. Tengah dia kita ada Cl. Okay. Sorry. Okay, first shell, second shell. Alamak, atas ni banyak sangat lah. Jangan cek pada atas ni. Okay. Okay, awak boleh lukis sekali kalau cikgu lambat lukis, awak boleh lukis dulu. Okay, ni atom lah. This one is atom. So 2.8.7. So 2, 8, 2, 4, 6, 8, 7. 2, 4, 6, 7. Okay, alright. So dia akan ambil 1. Okay, dia akan receive 1. Right, dia akan receive 1 elektron. Okay, so elektron yang dia terima tu dia akan letak dekat valence lah. Okay, dia akan letak kat valence. Dia akan letak kat mana? Dia akan letak kat sini. Jom, 1 sini. Okay, dia akan letak kat sini. Okay, dia akan letak kat sini. So cikgu tak payah lukis balik. Cikgu guna yang sini je. Okay, bila dia receive, okay, dia akan jadi macam ni. Dia dapat 1 and then buat bracket. Okay, so charge dia berapa? 1 minus. 1 minus, very good. 1 minus. Okay, ataupun minus saja. 1 tak payah tulis. Okay, sebab itulah yang awak duk hafal Cl minus. Kan? Cl minus. Yang tadi O2 minus. Okay, minus tu minus tu dia ada sebab lah. Okay, so inilah sebab dia. Okay, inilah sebab dia. Okay, clear tak setakat tu? Ya. Okay, clear? Alright. Okay, so sekarang ni masa pun dah 9.55. Okay, so cikgu tak nak teruslah. Okay, sebab awak pun lepas ni ada kelas lagi kan? Pukul 10.30 kan?
Okay, so masa setengah jam ni awak rehat-rehat dulu. Siapa yang belum mandi tu mandi-mandi dulu, sarapan dulu apa semualah. Okay, so nanti kita sambung kelas kita hari apa lagi tah kelas kita? Oh, minggu ni sekali je tau kelas kita. Tapi macam biasalah cikgu akan buat kelas ekstra. Okay, so awak standby je lah. Okay, so ada soalan tak pasal lesson hari ni? Pasal kelas hari ni? Ada tak? Ada soalan tak? Tak ada kot. Tak ada Betul ni tak ada? Tak ada je. Betul. Tak ada? Okay, alright. Tak ada Okay. Alright, so kalau tak ada, attendance. Okay, attendance berapa orang? 36 orang. Okay, 3 orang lah tak ada. Okay, attendance. Cikgu tak bawa balik list nama lah pula. Sebab cikgu kat rumah ni. Bukan duduk kat bilik guru. Okay, attendance nanti awak tolong tulis dekat grup grup kelas masing-masing. Siapa yang hadir, awak tulis nama awak. Okay, so sekarang ni kita ada 36 orang. So, maksudnya kurang 3 orang lah. So kalau tiba-tiba cikgu cakap, kenapa cukup-cukup ni? Kelas ya ke? Kelas betul lah 39 kan? 22 dengan 17. Kalau kelas 4E tu siapa yang tak ada? Cuba check jap. Acap ada tak Acap? Ashraf ada Ashraf. Oh okey, tak boleh juga sebab ada Izzat. Izzat Sam ni siapa? Izzat Sam ni Icat Okey. Kenapa ada 2 nama Izzat Sam? Okey, ada 1. Izzat Mino, Izzat. Kelai siapa yang Keladi siapa yang tak ada? Acap dah Acap. Cik rasa Acap tak ada ni. Acap ada tak Acap? Sebab tak ramai ni kita boleh itulah. Tak payahlah tulis. Acap ada tak Acap? Macam tak ada. Acap tak ada Okey, Afif. So kelas kita ada 35. Sekarang ni 35. So kurang lagi 4. So Acap lagi. Afif ada Afif? Afif tak ada. Okey, Afif tak ada. Okey. Siapa lagi? Amir ada Amir? Amir ada. Siapa lagi tolong tengok-tengokkan kejap. Kelai ada tak Kelai? Kelai si Akil ada Akil? Okey lang. Akil tak ada tahu. Hebat lah cikgu. Sekali tengok Senin tahu dah siapa yang tak ada. Akil. Kelai. Hirdina, Bashir, Nini, Hanini, Fatina. Siapa lagi tak ada? Seorang lagi tak ada. Tolong check sekejap. Kak Long ada Kak Long? Kelas D dia orang 2 je cikgu. Okey, Kak Long ada. Kelai seorang lagi Kelai. Keladi 2 orang je. Kelai. Shisha ada, Khadijah ada. Dina ada. Kelai siapa yang tak ada? Tolong check jap Bashir. Kelai. Alifah ada. Mira ada. Ainun, Ainin, Aini. ID Keladi. Azda. Kan lah Kelai. Kelai Akil. Seorang lagi Kelai. Siapa cepat. Tolong. Ainul, Alifah. Lelaki Akil. Perempuan. Nini ada. War ada. War ada. Siapa tak ada Kelai? Syaimah. Cikgu Alia. Siapa? Alia. Tak tahulah. Suara tu tak Alia. macam Alia kejap. Damia ada kan?
Ada. Okay. Alia tak ada lah. Alia tak ada. Okay, Alia. Okay, alright dah dapat trace. Ada lagi ke? Tak ada kan? Yang tu je kan? Rasa yang tu je sebab tengok sekarang ni 37 tolak cikgu, tolak Izzat, 35 lah. 4 orang lah tak ada. Okay, alright. Okay, so thank you semua. Kita jumpa hari minggu ni dah tak ada dah. Kalau ikut jadual dah tak ada dah. So kita jumpa hari bila nak buat kelas bila? Awak prefer weekend ke waktu weekday kelas malam? tak ada jawapan. Okey, tak apalah. Tak Alright, kisah. nantilah. Tak kisah. Okey, tak apa. Nanti cikgu fikir balik. Okey Alright. So thank you. Kita jumpa kelas lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Bye, cikgu. Bye bye.